Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. I'm so sorry, mungkin sebab ada line interrupt sedikit and then dia terdelete. So, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, selamat pagi semua. Hari ini saya akan ulas berkenaan dengan satu isu yang tular beberapa hari lepas. Jadi ini hanyalah ulasan peribadi saya, tidak ada berkaitan dengan orang lain. Yang baik tu ambil, yang buruk tu tolak ke tepi. Baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi kalau ada benda yang salah saya beritahu, mungkin itu adalah kelemahan saya lah. So just maafkan saya atas faktor tersebut. Tetapi apa yang saya nak explain dekat sini adalah berkenaan dengan isu di mana Ustaz Abid Liu diminta untuk meminta maaf kepada pihak UPSI. Sebab kalau anda yang tidak mengambil tidak tahu berkenaan dengan isu ini, saya ceritakan sedikit. Beberapa hari lepas apabila kes semakin meningkat, kes coronavirus COVID-19 kita semakin meningkat daripada hari ke hari. Di mana semalam kita tengok kes dekat sana menjangkau ke peringkat yang tertinggi setakat ini, yakni sebanyak 432 kes untuk kemarin. So, saya sangat risau tentang situasi tersebut, sama juga seperti orang lain juga. Jadi pihak kementerian, pihak daripada pihak kerajaan mengambil tindakan yang sewajarnya dengan menghadkan ataupun blok terus pengambilan pelajar yang baru ini tadi. Contoh kalau dekat Sarawak, pada 4 hari bulan dah tak boleh masuk dah pelajar daripada merah ini tadi. Bukan hanya daripada Sabah je lah. Daripada Sabah, daripada Kedah. Dan beberapa buah negeri yang ada dekat zon merah ini tadilah, kawasan yang ada zon merah. Jadi pendekatan yang diambil oleh kerajaan ini adalah satu pendekatan yang saya kira sepatutnya dibuat lebih awal daripada tempoh sekarang ini. Sepatutnya dibuat waktu mula-mula kita lihat peningkatan kes dekat Sabah pada tidak saya beberapa minggu yang lepas sebelum pilihan raya dekat Sabah. Tetapi benda dah jadi kan? Benda dah jadi. Kita tak boleh nak ulang balik ataupun masuk poket Doraemon and then rewind balik situasi yang ada tu. It's not logic. Jadi kita berada sekarang adalah dalam keadaan kita ada kes 432 kes. Dan kes ini adalah kes yang tertinggi dan itu realiti yang kena kita hadam sekarang. Walaupun kita nak tukar balik apa benda yang berlaku yang lepas, kita mungkin ada rasa sakit hati tentang sikap mementingkan diri mereka yang sepatutnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, kepada rakyat. Akan tetapi rasa sakit hati itu tidak dapat mengurangkan keadaan COVID-19 ini tadilah. Kes naik itu tetap naik. Itu realiti yang terpaksa kita tanggung. Tapi apa benda yang saya nak persoalkan dekat sini, bukan persoalkan, apa benda yang saya nak ulas hari ini adalah berkenaan dengan isu di mana Ustaz Abid Liu diminta untuk memberi permohonan maaf secara terbuka kepada pihak UPSI. Jadi saya nak jelaskan sedikit. Kalau ada benda yang baik tu ambil lah kalau yang tak elok tu buang ke tepi Saya itu kelemahan diri saya sendiri. Tapi ini ulasan yang saya rasa tulus ikhlas daripada hati nurani saya. So kalau saya nampak daripada permasalahan ini kan, isu ini ataupun orang cakap konflik yang berlaku di antara pihak UPSI, terutamanya bagi pihak MPP dan juga pihak daripada pihak Ustaz Abid Liu itu sendiri. Saya dapat lihat daripada dua segi skop yang berbeza. Yang pertama, kalau kita nampak daripada sisi Ustaz Abid Liu, niat beliau baik. Sudah tentu kita memang tahu bahawa Ustaz Abid Liu ini adalah individu yang sentiasa orang cakap pantas kalau daripada segi nak menolong orang, sangat pantas. Cuma saya nak tegur sedikit lah daripada segi aturan mereka.
Maaf ya Ustaz Biliu, ada benda yang kita memang kena ikut go through the procedure itself. Okay, sebab kadang-kadang bila kita nak membantu seseorang, kita kena jaga juga sensitiviti orang yang dibantu itu sendiri. Okay, kalau ada memang sudah dibuat pendekatan, maksudnya dah ditanya kepada pihak yang nak dibantu ini tadi, ataupun mungkin pihak MPP atau pihak universiti. Okay, mungkin kemudian ini tidak terjadilah. Okay, dan kalau saya lihat daripada segi skop ini kan, niat dia memang sentiasa baik. Okey, bagus. Cuma mungkinlah individu yang bekerja dengan beliau yang mungkin tidak sensitif dengan isu yang berlaku dekat sekeliling mereka, terutama daripada segi prosedur SOP. Okey, jadi kalau pandang daripada segi pihak UPSI pula, saya memang sangat tidak setuju bila mereka minta untuk buat permohonan maaf secara terbuka. Namun saya tak nampak pula dalam surat tersebut yang menyatakan meminta Ustaz Biliu untuk membuat permohonan maaf secara terbuka. Tetapi itu yang diperkatakan oleh Ustaz Biliu sendiri. Cuma saya tak pasti sama ada Ustaz Biliu ini menerima info itu daripada terus, maksudnya one to one contact, okay, dengan VC, okay, ataupun melalui orang lain. Sebab kita tahu kalau orang lain sampaikan ni, mungkin mesej yang disampaikan tu lain, tetapi yang diterima oleh Ustaz Biliu ini lain. Terima pula kan, boleh lah. Okay, so kalau dipandang daripada segi pihak UPSI pula bagaimana? Okey, seperti mana yang anda tahu, UPSI ini adalah IPTA. Maksudnya tanggungan mereka daripada segi financial adalah sepenuhnya daripada kerajaan persekutuan. Okey, jadi kena ada faham, okey. IPTA, IPTS berbeza. Kalau macam contoh tempat saya, walaupun digelar IPTS ditanggung sepenuhnya daripada kerajaan negeri, tetapi kami digelar sebagai IPTS, bukan IPTA. So IPTA memang ditanggung sepenuhnya daripada kerajaan persekutuan. Jadi apa masalah dia daripada segi skop sini? Okey, bila keadaan tersebut dibuat secara orang cakap mengejut, okey, ataupun mungkin kena tunggu SOP, prosedur, everything. Kadang-kadang kita nak rushing, nak hantar budak balik. Okey, kita nak hantar budak balik. Cuma, maaf yang saya cakap, kalau daripada segi macam financial ini, ramai orang yang susah nak buat keputusan sebab dia bergantung kepada orang lain. Kita bukan badan yang, kalau IPTA lah, okey, bukan satu organisasi yang free untuk membuat keputusan daripada segi financial, terutamanya untuk faktor perhantaran pelajar balik. Mereka ini terikat dengan peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Takut nanti sebab jumlah yang diambil oleh UPSI bukan sedikit, ramai pelajar. Okey, kalau di IPTS mungkin sedikit, kalau IPTA ini banyak, ramai pelajar-pelajar dia. Dan daripada segi kos untuk seorang pelajar mungkin memakan, saya boleh macam estimate sajalah, okey, untuk penghantaran pelajar 100 orang pelajar. Anda bayangkan kalau mereka terpaksa hantar 2-3 ribu orang pelajar balik. Okey, daripada segi kos itu memang mereka kena tanggung. Okey, daripada segi peruntukan, keuangan, makan, bas, everything, sewa, semua memang kena peruntukan lah, bayaran, okay, daripada segi financial. Jadi kalau nak salahkan 100% pada UPSI ini tadi untuk meminta supaya pihak Ustaz Biliu mematuhi SOP, tidak salah sama sekali, okay. Sebab saya sebagai individu yang macam secara tidak langsung memang bergerak dalam penghantaran pelajar. Okey, bila pelajar sampai ni macam mana keadaan dia. So saya faham keadaan tersebut, saya faham situasi tersebut. Jadi saya tak boleh nak salahkan pihak UPSI 100%. Cuma cara dia mungkin ada silap sedikit lah. Okey, kalau orang membantu secara tak formal, okey, layan mereka secara tidak formal juga. Okey, walaupun kita ini bekerja dalam tempat yang profesional, tetapi kita kena faham juga situasi orang yang membantu ini tadi. Patutnya kita berterima kasih lah dengan apa yang dia buat. Okey, dan jangan bagi syarat apa-apa untuk permohonan maaf secara terbuka ke everything. Tak boleh sebenarnya. Okey, jadi kalau anda nak faham tentang penghantaran pelajar secara berperingkat ini tadi, dia punya SOP sangat ketat. Sebab apa? Sebab kita takut kalau penghantaran menggunakan bas.
misal kata, okay, minta dijauhkan lah, okay, minta dijauhkan. Kiranya ada dalam bas tersebut ada pelajar yang positif, okay, maksudnya tidak ada swab test everything, sebab mereka daripada tempat yang mungkin daripada zon merah ataupun zon kuning, okay, dan nak pergi ke tempat yang zon hijau ni tadi, tiba-tiba satu kes di mana ada seorang pelajar positif. So, macam contoh mereka yang naik bas tersebut, kalau diatur oleh pihak universiti, biasanya dia akan ada complete detail okay, dekat dalam borang mereka, everything. So, kita kena faham juga daripada segi SOP tu memang kena patuh betul-betul. Okay? Dan bila saya tengok gambar semalam, okay, sebab semalam saya tengok, Alhamdulillah, okay, Ustaz Beliau dengan VC UPSI sudah berjumpa. Okay? Akan tetapi bila dah jumpa ni, bila saya tengok situasi dekat dalam bas tersebut, maaf saya cakap, kalau ikut SOP yang sebenarnya tidak boleh duduk berdua. Okay, tidak boleh duduk berpasang-pasangan. Dia kena ada jarak dia. Okay, sebab itu penghantaran pelajar memang memakan masa yang agak lama. Okay, sebab kita kena patuh SOP tersebut daripada segi penjarakan sosial dekat dalam bas. Walaupun daripada peruntukan keuangan mungkin tidak banyak, namun yalah, keselamatan itu tetap yang nombor satu. Okay, cuma yang itu yang ada benda yang saya komen lah daripada segi SOP everything. Tapi yalah, mereka lebih tahu dan mereka lebih arif apa yang mereka buat. Tapi the way I see, benda tersebut masih lagi belum menepati SOP yang diperuntukkan. Sebab SOP penghantaran pelajar ini saya ketat sebenarnya, ya, sebab nak tengok keselamatan pelajar itu sendiri. So yeah, that is my comment toward this issue. Dan I hope benda ini akan settle dengan baik. Okay, jangan disalahkan terus-terusan pihak MPP dengan pihak VC daripada UPSI. Kita kena faham juga mereka ni orang yang menerima arahan daripada atas. Kalau macam Ustaz Beliau, dia orang perseorangan yang membantu. Okay, kalau dia nak bantu, dia terus buat. Tapi kalau pihak UPSI ni, dia kena dengar daripada orang atas dia orang dulu. So dua-dua pihak tak ada salah pun, mungkin ada timbul salah faham. Okay, dan yalah, orang lain yang macam bila bercakap sampai kepada seorang ni, bila direct pergi tempat lain, arahan dia jadi lain. Okay, kita nak cakap A, orang terima sebagai B. So kena faham lah. Okay, so I'm so sorry sebab saya terpaksa buat live seperti ini, dan mungkin kedengaran audio dia tak okay dengan bunyi motor everything. So I hope you bear with me lah. Okay, so I think that's all from me. Thank you very much for watching and then have a good day, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.